Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah CTU 552 iaitu Dr. Nur Aznim binti Abdul Latif dan rakan sekelas. Nama saya Hasbur Rahman bin Hishamuddin dan dalam video pembentangan ini, kumpulan saya iaitu Syed Ali Nakib bin Tuan Syed Karami, Muhammad Haikal Hakimi bin Muhammad Rozman, Muhammad Abidin bin Muhammad Amir dan Ahmad Aqwa bin Tarmid akan membentangkan perbincangan tentang implikasi relativisme terhadap agama dan budaya. Apakah itu relativisme? Definisi relativisme berasal dari perkataan Latin iaitu relativus yang membawa maksud nisbi atau relatif. Relatif sebagai kata antonimnya ialah mutlak dan absolut. Selain itu, kebenaran dinilai relatif adalah tidak mutlak dan saling berbeza antara agama, budaya, individu dan situasi. Secara umumnya, relativisme bermaksud pada pandangan falsafah yang menolak tuntutan terhadap domain tertentu dan menegaskan bahawa fakta dalam domain tersebut relatif terhadap perspektif pemerhatian atau konteks di mana mereka menilai. Mereka berpendapat bahawa ilmu pengetahuan, kebenaran dan nilai moral ditentukan secara berkait dengan budaya, masyarakat dan konteks pensejarahan. Hal ini terjadi kerana setiap individu mempunyai pendapat yang berlainan terhadap sesuatu yang dinilai oleh mereka. Konsep relativisme terhadap kebudayaan merujuk kepada nilai-nilai dan pengetahuan dan kelakuan manusia mestilah difahami dalam konteks budaya mereka yang tersendiri. Hal ini demikian kerana setiap kaum mempunyai kebudayaan mereka yang tersendiri yang berbeza antara satu sama lain. Sebagai contoh, di negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang berbeza iaitu kaum Cina, Melayu dan India, di mana sarapan pagi bagi setiap kaum tersebut adalah berbeza antara satu sama lain. Seperti kaum Melayu yang bersarapan pagi dengan nasi lemak, manakala kaum Cina bersarapan pagi dengan yisang ataupun yusheng, dan kaum India bersarapan pagi dengan tauseh. Selain itu, di negara barat pula, mereka bersarapan pagi dengan waffle dan roti gulungan manis. Fakta ini membuktikan bahawa setiap kaum mempunyai sarapan pagi tradisional mereka yang tersendiri. Bersarapan pagi dengan nasi lemak mungkin kelihatan pelik bagi orang barat kerana mereka berpendapatan bahawa nasi lebih sesuai dimakan pada waktu tengah hari. Walau bagaimanapun, perkara tersebut adalah sesuatu perkara yang normal bagi kaum Melayu di Malaysia. Oleh itu, individu harus memahami amalan budaya lain melalui mata orang-orang dalam konteksnya. Ini untuk menjadikan relatif dari segi budaya. Relativisme terhadap keagamaan pula merujuk kepada kebenaran terhadap sesuatu agama di mana penghanut agama tersebut berpendapat bahawa sesuatu perkara itu benar, manakala penghanut agama yang lain terhadap perkara yang sama adalah tidak benar. Sebagai contoh yang terdekat yang boleh dikaitkan adalah agama Islam dan agama Kristian, di mana bahawa dua agama tersebut mempercayai akan kewujudan Nabi Isa AS. Walau bagaimanapun, kepercayaan antara dua agama tersebut terhadap Nabi Isa adalah sangat berbeza. Agama Kristian mempercayai bahawa Nabi Isa AS adalah anak Tuhan kerana ibunya Maryam mengandung tanpa seorang suami. Mereka mempercayai bahawa Nabi Isa dilahirkan kerana Roh Kudus datang kepada Maryam dan begitulah Maryam mengandung Nabi Isa AS. Dan secara langsungnya mereka menjadikan Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan dan kitab Injil milik Nabi Isa AS merupakan sumber utama agama tersebut. Walau bagaimanapun, di agama Islam pula mempercayai bahawa Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa atas sebab kekuasaan Allah SWT. Dengan kuasa Allah, apapun boleh terjadi dan tiada mustahil yang baginya. Sebagai contoh yang boleh diambil adalah kisah Nabi Adam yang dilahirkan tanpa ibu dan bapa, mampu dicipta atas kehendak Allah yang Maha Agung. Selain itu, agama Islam mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah SWT dan kitab Al-Quran merupakan sumber utama terhadap agama Islam. Oleh demikian, tiada agama yang secara eksklusifnya mempunyai kedudukan yang paling benar dan diterima benar secara sejagat oleh semua manusia di sepanjang zaman kerana setiap agama mempunyai kepercayaan masing-masing. Okey, seterusnya saya akan merangkan mengenai perbincangan kajian. Okey, perbincangan kajian ini bermaksud kita menyelidik tentang tajuk yang kita dapat iaitu implikasi relativisme terhadap sesuatu agama dan bangsa.
Tetapi dalam bahagian ini kami lebih menerangkan lebih spesifik mengenai apa itu relativisme sebenarnya. Relativisme ini merupakan satu istilah yang digunakan untuk kita memperlihatkan sesuatu perkara yang bersifat tidak tetap dan juga mutlak. Relativisme ini juga boleh berubah mengikut suasana di sesuatu tempat. Selain itu, relativisme ini menganggap kebenaran itu boleh dilihat dari pelbagai sudut lah. Sebagai contoh, dalam sains, suatu kitab itu boleh menerima teori A yang dianggap sebagai benar, tapi secara hakikatnya kita juga boleh mengatakan bahawa teori B itu juga benar. Tegasnya, sekiranya kita menganggap kebenaran itu bukan bersifat mutlak, maka kita boleh menerima pelbagai sudut pandangan dan menganggap tidak wujud suatu kebenaran yang mutlak, tapi wujud cara-cara yang berbeza untuk kita memahami hakikat kebenaran sesuatu itu. Seperti yang kita ketahui, relativisme ini mempunyai beberapa aspek ataupun aliran, iaitu agama, budaya dan etika. Relativisme agama adalah keraguan umat beragama terhadap kebenaran agamanya sendiri. Kita boleh lihat umat Islam pada zaman sekarang ni, mereka semuanya tidaklah begitu yakin bahawa agama Islam ni agama yang benar. Sampai sanggup mereka convert kepada agama lain kerana perasaan syak wasangka terhadap agamanya sendiri. Manakala relativisme budaya pula adalah pegangan yang teguh terhadap perkembangan prinsip yang penuh dalam kehidupan dan pengalaman seseorang. Kita boleh lihat bangsa Melayu kita ini, dia mempunyai adat sebelum berkahwin, iaitu adat merisik. Adat merisik ini tidak diamalkan hanya pada zaman sekarang. Dia diamalkan pada zaman dulu lagi. Itu bermaksud bangsa Melayu kita ini mengagungkan adat tersebut. Selain itu, relativisme etika secara ringkasnya adalah aliran pemikiran falsafah yang secara tegas menolak pendapat yang mengatakan norma etika itu berlaku kepada semua orang. Antara cabaran relativisme pada zaman sekarang ini adalah mereka terlalu mempercayai suatu perkara itu adalah benar, disebabkan perkara itu amat mustahil sekali untuk berlaku. Seperti yang kita ketahui, relativisme ini tidak menggalakkan seseorang individu itu untuk menghakimi sesuatu perkara yang diamalkan oleh masyarakat lain. Walaupun demikian, ia akan menjadikan sesebuah budaya itu sukar mencapai kemajuan kerana tiada unsur kritikan maupun hujah. Sekiranya budaya tersebut yang diamalkan itu dikatakan benar, tapi secara hakikatnya tidak benar. Dalam dunia yang sema moden ini, untuk kita menghasilkan atau membawa perubahan yang baru, segala pengujahan maupun penghakiman perlu dilakukan. Contohnya, budaya penangkapan ikan paus oleh masyarakat di Jepun merupakan satu budaya yang merupakan tradisi bagi masyarakat di Jepun. Tetapi, budaya tersebut dianggap berbeza pula dengan negara lain seperti Rusia yang menganggap aktiviti tersebut boleh menyebabkan kepada kepupusan ikan paus. Dan seperti di Malaysia pula, pada zaman dahulu kita mempunyai satu sistem perhambaan. Negara kita pada ketika itu dijajah oleh British. Dan British menghapuskan amalan perhambaan ini kerana mereka menganggap bahawa sistem perhambaan ini boleh mencabar hak asasi seseorang itu sebagai seorang manusia. Tapi berbeza pula dengan tanggapan dan pendapat orang Melayu yang menganggap bahawa amalan perhambaan itu dikatakan sebagai normal kerana mereka mengamalkan sistem perhambaan itu daripada zaman dulu lagi. Dan oleh itu, penebatan terhadap sesuatu perkara itu akan kerap berlaku dan begitu mustahil sekiranya kita menyatakan bahawa sesuatu perkara itu akan sentiasa benar ataupun tidak. Selain itu, tanggapan dan realiti adalah dua perkara yang berbeza, di mana relativisme budaya lebih kepada tanggapan individu yang dapat menerima budaya masyarakat lain tanpa melihat unsur tersebut sebagai sesuatu kritikan dan hujahan. Namun begitu, dalam kehidupannya sebenar,
setiap individu maupun masyarakat mempunyai pandangan yang tersendiri mengenai budaya masyarakat lain, termasuk budaya yang diamalkan. Tegasnya, ia jelas memaparkan bahawa relativisme budaya yang tidak bergantung kepada penghujahan maupun kritikan itu agak mustahil untuk berlaku kerana dalam kehidupan kita, setiap individu itu mempunyai pendapat yang tersendiri. Sebagai contoh, kita boleh lihat budaya yang tidak menepati masa diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat di Malaysia yang secara amnya boleh menyejaskan produktiviti dalam beberapa bidang. Namun, hal ini dicantas sendiri oleh bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir di mana beliau tidak berkonsepkan relativisme dan mula mencipta satu dasar iaitu dasar pandang ke timur. Dalam hal tersebut, Tun Dr. Mahathir mengambil contoh negara Jepun yang begitu mengutamakan masa dalam kehidupan seharian dan secara tidak langsung menjadikan negara itu sebagai antara negara yang maju pada abad ini. Akhir kata, aspek penghujahan atau penghakiman itu dalam sesuatu budaya tidak boleh kita pandang sebagai suatu perkara yang negatif. Malah, kita boleh menjadikan budaya sesuatu bangsa itu sebagai contoh yang boleh diterapkan dan diamalkan budaya tersebut oleh bangsa kita sendiri. Saya akan menerangkan implikasi atau kesan relativisme terhadap agama dan bangsa. Kesan relativisme terhadap agama yang pertama ialah hal ketuhanan. Mengikut relativisme, dalam hal ketuhanan, tiada sesiapa yang boleh mendakwa hakikat ketuhanan yang sebenar. Masing-masing berhak mengemukakan interpretasi atau penjelasan Tuhan mengikut daya pemikiran sendiri. Oleh itu, tiada sesiapa boleh dipersalahkan dalam memahami konsep ketuhanan termasuk mereka yang sampai ke peringkat menolak kewujudan Tuhan. Ini kerana hakikat ketuhanan itu memang sesuatu yang tidak boleh dicapai disebabkan kesemua pendapat mengenainya boleh diragukan. Kesan yang kedua ialah ilmu atau fatwa para ulama tidak lagi dianggap relatif dan tepat. Dalam relativisme, mereka berpandangan bahawa segala ilmu para ulama yang bersifat relatif dan segala fatwa yang pernah dikeluarkan tidak tepat dan juga tidak layak untuk dijadikan sebagai rujukan kepada umat Islam. Ini kerana masyarakat zaman kini lebih memilih untuk mempercayai perkara-perkara yang hanya terbuka dan tidak kolot. Kesan yang ketiga ialah menggugah iman seseorang. Relativisme dapat menyeleweng akidah seseorang tanpa mereka sedari. Sebagai contoh, mereka akan menghalalkan perkara-perkara yang haram. Kesan yang seterusnya, beranggapan agama tidak lagi mutlak. Masyarakat beranggapan bahawa agama tidak lagi merupakan perkara yang mutlak. Bahkan mereka lebih mempercayai perkara lain yang lebih duniawi. Kesan relativisme dalam bidang tafsir. Menurut fahaman relativisme, tiada tafsir yang benar, semuanya relatif. Malahan mereka hanya menukilkan pendapat para mufassir, orang yang mentafsir Al-Quran yang sesuai dengan selera mereka sahaja. Seterusnya, bidang syariah. Menurut fahaman relativisme, tidak ada lagi teks yang bersifat qat'i, muktamad dan tawabit tetap. Semuanya terbuka luas untuk diijtihadkan oleh akal. Seterusnya, bidang perbandingan agama. Menurut fahaman relativisme, mereka pergi lebih jauh hingga mengatakan kebenaran wujud dalam semua agama dan tiada kebenaran yang mutlak. Dan yang terakhir sekali, relativisme agama menyebabkan umatnya yang beragama berasa ragu terhadap kebenaran agamanya. Kesan relativisme terhadap budaya. Antara kesannya, ketaksuban ideologi relativisme menyebabkan tiada kemajuan dalam diri, masyarakat dan negara. Ideologi relativisme merupakan salah satu pemikiran terbuka sehingga mereka menjunjung nilai-nilai moral yang dipraktikkan itu adalah benar walaupun ianya bertentangan dengan nilai-nilai yang sedia ada. Mereka juga percaya bahawa setiap budaya mempunyai nilai-nilai moral yang dipraktikkan yang berbeza kerana ia bersifat relatif. Namun, jika seseorang cuba untuk memberi pandangan atau kritikan,
melalui nilai yang mereka amalkan tersebut akan dianggap sebagai prejudis. Hal ini kerana mereka menganggap orang-orang yang memberikan pandangan tersebut tidak menghormati budaya tersebut. Oleh itu, ia akan menyebabkan tiada kemajuan kerana tidak mahu menerima pandangan dan pendapat orang lain. Seterusnya, kebebasan bersuara dianggap prejudis. Mereka beranggapan hanya mereka yang mengamalkan boleh menilai perkara tersebut adalah benar atau tidak. Hal ini menyebabkan hak kebebasan bersuara disekat. Oleh itu, demi menjaga toleransi antara budaya, orang lebih mendiamkan diri daripada berkata kerana bimbang dianggap prejudis. Kesan yang seterusnya, bebas memilih budaya. Mereka bebas memilih mana-mana budaya untuk diamalkan tanpa disedari bahawa perkara tersebut telah melanggar agama dan kepercayaan mereka sendiri. Dan kesan yang terakhir sekali, mudah menyesuaikan diri dengan budaya orang lain. Kesan relativisme menyebabkan manusia terdedah dan menyesuaikan diri dengan budaya dari luar. Assalamualaikum, insyaAllah saya berterima kasih Assalamualaikum warahmatullahi pada tahun 500 sebelum Masihi, seorang tokoh Yunani bernama Protagoras telah mencetuskan faham ini. Beliau hidup antara tahun 490 sebelum Masihi sehingga 420 sebelum Masihi. Pada zaman barat pas kemudian, fahaman nihilisme telah dicetuskan. Fahaman ini merupakan intinya fahaman relativisme. Fahaman ini telah berkembang seiring perjalanan zaman didasarkan oleh rasionalisme, evolusi dan berbagai lain. Pada abad ke-20 merupakan zaman paling penting dalam perkembangan fahaman ini. Dalam buku karangan Edel yang bertajuk Ethical Judgment telah diperincikan beberapa faktor bagusnya relativisme pada abad ke-20. Antara faktor yang ditekankan adalah nombor satu, pandangan bahawa peradaban dan kebudayaan, begitu juga agama sebenarnya hanyalah buatan manusia saja. Pendapat ini pula disokong kuat oleh teori Darwin yang ketika manusia berasal daripada hewan bukan diciptakan oleh Tuhan. Hal ini disebabkan kerana Tuhan yang tidak dikenali serta jauh dan tidak pernah berhubung dengan manusia. Selain itu adalah disebabkan kehidupan politik. Pada masa itu, manusia moden hanya mengukur baik dan buruk tindakan politik tersebut berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Edel telah menunjukkan yang ketiga adalah teori ekonomi dan pandangan psikologi, iaitu teori Pavlov, Karen Horney dan Abraham Cardinal. Dan akhir sekali, manusia tidak lagi mengetahui jalan yang membawa kepada kebenaran. Hal ini sebabkan sumber-sumber kebenaran telah dikaburkan oleh pandangan yang salah seperti teori Darwin. Terusnya, kita akan membincangkan sebab penolakan fahaman relativisme. Yang pertama, sikap atau pegangan yang menerima pelbagai kebenaran dan kesalahan. Toleransi bagi relativisme dilihat sinonim dengan pluralisme. Sebagai contoh, relativisme terhadap agama menerima nilai kebenaran itu secara relatif dan pluralisme terhadap agama pula menerima semua agama adalah sama nilainya di sisi Tuhan atau kebenaran dikongsi secara bersama. Manakala, toleransi yang dimasukkan dalam agama Islam adalah kemudahan yang dibolehkan tanpa melanggar hukum syariat. Contohnya, Allah bertoleransi dengan umat manusia yang masih bermusafir dengan adanya solat jamak dan qasar yang memudahkan urusan solat fardu. Kedua, kaedah dekonstruksi. Kaedah dekonstruksi yang digunakan dalam fahaman ini sangat membahayakan umat Islam keseluruhannya. Hal ini kerana kebolehan mengkritik teks termasuk kitab agama yang disifatkan statik dan universal. Kaedah dekonstruksi yang diketengahkan bertujuan menunjukkan kegagalan penulis dan akan menyebabkan jatuhnya sesuatu penulisan itu. Hal ini akan menyebabkan berlakunya perubahan dalam banyak perkara seperti hukum,
dan kefahaman sesuatu perkara tersebut. Hal ini juga terlibat dalam aspek sains. Contohnya, terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan proses kejadian manusia. Proses ini dipersetujui oleh ahli sains setelah kajian saintifik telah dijalankan. Akan tetapi, bagi fahaman relativisme, manusia berasal dari kera. Seterusnya, perbezaan adat bagi sesuatu bangsa dan negara. Hal ini kerana setengah adat yang dijalankan merupakan adat yang baik, diterima umum dan sewajarnya diteruskan. Tetapi, fahaman relativisme berpendapat sesuatu yang diterima umum tidak bermakna nilai itu baik dan wajar diteruskan. Contohnya, adat orang Melayu yang akan mendagangkan kasut sebelum memasuki rumah dianggap tidak baik nilainya bagi orang Barat kerana menyusahkan, akan tetapi dianggap bernilai baik kepada masyarakat setempat kerana menjamin kebersihan rumah. Akhir sekali, relativisme beranggapan nilai moral tidak lebih sekadar adat kebiasaan sesuatu komuniti semata-mata. Relativisme dalam nilai moral hanyalah sebagai fahaman yang bersifat penjelasan dan tidak konstruktif. Contohnya di India, satu ritual Hindu pernah diamalkan, iaitu ritual sati, di mana si isteri yang kehilangan suaminya akan turut dibakar hidup-hidup sebagai tanda kesetiaan dan kecintaan terhadap si suami. Relativisme gagal membezakan moral dalam situasi tersebut dan hanya melihat nilai setia dan cinta terhadap sesuatu yang baik sahaja. Atas sebab tersebut, agama Islam menyediakan persoalan baik dan buruk sesuatu berdasarkan pelbagai situasi dan keadaan. Kesimpulan yang boleh diperolehi daripada implikasi relativisme terhadap agama dan budaya adalah hakikat sesuatu yang didakwa pasti akan berubah kecuali perubahan itu sendiri. Relativisme hanya melahirkan realiti relatif yang menjadi ciri utama perabadan barat yang mementingkan perubahan termasuk pada aspek agama. Relativisme hanya melahirkan semangat berdebat dan berpolitik demi menyangga autoriti untuk menguasai. Walau bagaimanapun, perkara tersebut boleh mencetus pergaduhan ataupun peperangan antara pihak-pihak tersebut sekiranya tidak bersependapat. Ia hanya bersifat reaktif terhadap nilai sedia ada, tidak menyediakan sesuatu pengetahuan baru dan sebaliknya menawarkan pengetahuan yang tidak mengikat hingga apa yang terzahir bukannya kefahaman tetapi perasaan yang skeptik. Itu saja pembentangan daripada kami. Terima kasih kerana menonton dan kami berharap anda semua dapat mempelajari sesuatu daripada implikasi relativisme terhadap agama dan budaya. Sekian, terima kasih.